Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya Haji Omar bin Saleh, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Pada hari ini dalam siri resensi buku ini, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan pada satu buku yang diberi tajuk Kerajaan Al-Quran. Kerajaan Al-Quran. Buku ini ditulis oleh saudara Huzaifah Ismail, penulis asalnya daripada Indonesia, kemudian diterjemah ke dalam bahasa Malaysia oleh Nurul Hajar Atan. Penerbit buku ini Humairah Bookstore Enterprise, dan dia mengandungi 18 bab keseluruhannya, di mana setiap bab itu adalah menceritakan tentang penghuraian daripada surah Al-Mulk, dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya menceritakan dengan lebih lanjut tentang buku ini, supaya kita minat untuk membacanya, pertama saya mungkin nak bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk kita melihat sebuah hadis Nabi SAW yang sentiasa menggalakkan kita untuk membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, kerana dikatakan surah Al-Mulk ini boleh membantu kita terlepas daripada azab kubur. Berbalik kepada buku ini, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh dapatkan buku ini, sebelum saya terlupa, di mana-mana bookstore lah. Terutamanya kalau bookstore yang besar di Johor ni, di Badan Bookstore ada. Begitu juga tuan-tuan boleh pergi melayari link-link di website buku ini, iaitu http://www.kerajaanalquran.com. Jadi dalam buku ini, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana buku ini boleh memandu pembaca untuk memahami surah Al-Mulk dengan menarik, di mana di dalam buku ini, mana-mana ayat dihuraikan akan dibawa pendapat-pendapat yang masyhur lah. Pendapat-pendapat masyhur daripada ahli-ahli tafsir terkenal. Sama ada ahli tafsir yang lama, misalnya daripada tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan juga dibawakan juga pandangan-pandangan daripada tafsir-tafsir kontemporari seperti tafsir Syekh Tantawi dan juga tafsir Asy-Sya'rawi. Ini antara kehebatan buku ini. Di samping itu, kalau kita lihat dalam penghuraian buku ini, dia terdapat deskripsi visual yang sangat menarik, dan saya akan huraikan selepas inilah, berserta dengan gambar-gambar, peta minda, infografik yang menarik, serta diselitkan juga beberapa kata hikmah. Di samping itu, kalau kita lihat dalam buku ini, penulis juga memuatkan cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah sebenar yang dapat membantu kita untuk memahami lagi ayat-ayat daripada surah Al-Mulk ini. Dan juga saya dapati dalam buku ini ada ayat-ayat tertentu yang apabila sesuatu ayat itu menjadi kata kunci yang nak dihuraikan, dia akan colorkan warna hijau. Ini satu yang jarang berlaku lah. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat, disediakan juga redaksi Kerajaan Al-Quran yang disediakan melalui link laman web yang saya sebutkan tadi, di mana kalau tuan-tuan pergi melayari http://www.kerajaanalquran.com itu, sebenarnya tuan-tuan boleh berinteraksi dengan penulis buku ini secara langsung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya lanjutkan sedikitlah tentang penghuraian buku ini. Kalau kita lihat sebagai contoh dalam ayat pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut Tabarakalladzi bihadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, iaitu dalam bab 1. Jadi dalam bab pertama ini, dia letakkan tajuk babnya kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kerajaan langit versus kerajaan bumi lah. Di mana kerajaan bumi ini maksudnya kerajaan-kerajaan manusia. Di mana di situ
penulis meletakkan beberapa contoh kerajaan-kerajaan yang telah bertapak lama. Misalnya kerajaan Babylon, kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Sabak, kerajaan Mesir kuno, kerajaan Romawi, Yunani kuno, dan empayar selepas daripada itu empayar umat Islam daripada 633 hinggalah 1924 Masihi. Dan kerajaan-kerajaan ini kalau nak dibandingkan, walaupun dia bertapak begitu lama, tetapi dia tak dapat kekal, tidak dapat bertahan sehinggalah bila-bila. Dan inilah yang membezakan antara kerajaan yang dimiliki oleh manusia dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bab pertama. Di samping itu, kalau kita lihat dalam bab pertama ini, bila disebut kerajaan-kerajaan tadi, maka grafik-grafiknya lah. Grafik-grafik yang mengajar kita misalnya untuk bacaan-bacaan tambahan. Ada di sini kan, misalnya. Begitu juga bila disebut kerajaan-kerajaan purba, ada visual-visual yang menarik. Visual-visual menarik di zaman Nabi Sulaiman misalnya. Kerajaan Sulaiman ada diceritakan tentang An-Namlu, semut. Maka adalah infografik tentang semut yang boleh kita sama-sama dapati. Dan banyak lagi lah kalau kita lihat infografik yang menarik. Jadi ini sebenarnya menarik minat kita lah untuk membaca. Dia sangat berbeza dengan tafsir-tafsir Al-Quran yang sebelum daripada ini. Seterusnya mungkin saya boleh bawa tuan-tuan kepada bab yang kedua. Kalau bab yang kedua ni tuan-tuan boleh refer pada muka surat 39. Di mana bab ini menceritakan tentang hidup adalah untuk diuji. Jadi dalam ayat yang kedua ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian supaya di antara kalian yang lebih baik, untuk melihat di antara kalian yang lebih baik amalannya, ahsanu amala, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi dalam penghuraian buku ini diceritakan tentang asalnya manusia itu mati, kemudian dihidupkan dan akhirnya mati semula. Dan saya tertarik apabila dimasukkan juga tentang carta kemahuan dan keperluan manusia. Dia ada dia punya infografik dia. Kalau kita lihat dia, carta dia. Di situ ada graf dia. Misalnya graf keperluan manusia. Semasa hidup manusia perlu apa? Daripada bawah perlu kepada kasih sayang, kemudian perlu kepada pendidikan, perlu kepada pekerjaan, perlu kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada tempat tinggal, perlu kenderaan, pelaburan dan penghargaan. Sehinggalah manusia berada pada lingkungan umur 55 dan 60 ini. Kalau kita lihat dekat sini, manusia perlu itu semua sampai kepada penghargaan. Tapi apabila manusia sudah mula menua, masuk 60, dia sudah mula menurun. Menurun. Akhirnya manusia perlu balik kepada kasih sayang dan masuklah kepada alam kematian. Bila manusia mati, apa yang manusia perlukan hanyalah, kalau kita lihat, doa-doa daripada anak dia, ilmu yang bermanfaat yang boleh digunakan oleh orang lain semasa dia hidup, dan juga amalan-amalan sedekah-sedekah jariahnya. Jadi ini antara bab yang kedua lah yang mungkin saya nak menarik tuan-tuan untuk membacanya. Dan satu lagi saya nampak yang menarik juga dalam bab yang ke-12, iaitu dalam muka surat 175. Dalam bab yang ke-12 ini, tajuk bab ni pun menarik. Dia tulis Aeronautika Al-Quran. Aeronautika Al-Quran. Iaitu ayat yang berkaitan dengan bab ini ialah ayat daripada ayat 19 surah Al-Mulk ini, di mana Allah berfirman, "Alam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir." Patutkah mereka menutup mata dan tidak memperlihatkan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutup sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh, melainkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha melihat serta mengetahui akan tiap sesuatu. Jadi dalam bab kisah burung ini tuan-tuan,
Yang menariknya, dia membawa cerita-cerita tentang burung. Cerita-cerita tentang burung. Kalau kita baca cerita tentang burung ni bermula dengan krisis anak Nabi Adam. Misalnya kisah Qabil dan Habil. Di situ ada peranan burung. Begitu juga kisah Nabi Sulaiman, di mana ada burung yang disebut dalam Quran dengan nama Hudhud, Hudhuda. Ini antara yang disebut, ditulis dalam buku ini. Selain daripada itu, penulis juga menunjukkan grafik-grafik tentang fizikal burung. Di sini saya boleh tunjukkan. Okey. Akhirnya kita dapat mengenali bagaimana fungsi sayap burung itu sendiri. Jadi biasa orang belajar sains, tetapi dalam buku ini dimasukkan sekali. Dan ia membantu kita untuk memahami bagaimana burung itu semasa dia mengembangkan sayap dia dan semasa dia menguncupkan sayapnya, dia terapung di udara. Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana penulis telah mengaitkan dengan sejarah manusia mencipta kapal terbang berasaskan kepada falsafah burung ini. Jadi manusia mencipta kapal terbang. Kalau kita lihat di sini dihuraikan dengan sangat menarik lah. Begitu juga beberapa infografik berkaitan dengan dengan kapal terbang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi saya rumuskanlah pada buku yang saya baca ini, dan saya sangat menggalakkan tuan-tuan membacanya. Mungkin saya ambil sedikit pengajaran daripada buku ini, iaitu yang paling penting sekali ialah pada saya lah, buku ini mengajar kita, isi daripada buku ini mengajar kita bahawa apapun yang kita miliki ataupun apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini sebenarnya tidak kekal. Kuasa yang kita ada, jawatan yang kita ada, dia tidak kekal. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal. Yang kedua, apabila kita melaksanakan sesuatu, kita perlu laksanakan dengan penuh bertanggungjawab. Sebab segalanya akan dipersoalkan nanti, apa yang telah kita lakukan. Dan insya-Allah lah, mudah-mudahan tuan-tuan yang membaca buku ini nanti dapat manfaat yang banyak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Akhir kata, saya bawa satu kata-kata hikmah: semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berfikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku sedar bahawa aku tidak mengetahui apa-apa pun. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.